Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tajuk matematik tingkatan 2, bab 8 graf fungsi. Subtajuknya adalah 8.2 graf fungsi. Jangan lupa subscribe. Seterusnya kita akan masuk standard pembelajaran. Subtopik kita adalah 8.2 graf fungsi. Okay, objektif pembelajaran kita yang pertama 8.21, membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear. Dan seterusnya melukis graf menggunakan skala yang diberikan. 8.22 mentaksir graf fungsi. 8.23 penyelesaian masalah. Okay, kita masuk yang pertama 8.21 membina jadual nilai. Okay, daripada fungsi yang diberikan, suatu jadual nilai dapat dibina dengan menentukan pasangan tertib X dan Y yang sepadan sebelum graf dilukiskan. Okay, bina satu jadual nilai bagi fungsi Y sama dengan 5 tolak X bagi nilai X sama dengan negatif 2, negatif 1, 0 dan 1. Okay, kita mula ya. Kita punya graf fungsi kita adalah Y sama dengan 5 tolak X. Okay. Jika X sama dengan negatif 2 dulu. Okay. Y sama dengan 5 tolak X. Y sama dengan 5 tolak negatif 2. Y sama dengan 5 tambah 2. Y jadi 7. Yang kedua, jika X sama dengan negatif 1. Y sama dengan 5 tolak X. Y sama dengan 5 tolak negatif 1. Y sama dengan 5 tambah 1. Y jadi 6. Ketiga, jika X sama dengan sifar, Y sama dengan 5 tolak X. Y sama dengan 5 tolak sifar. Y sama dengan 5. Dan yang terakhir, jika X kita adalah 1, Y sama dengan 5 tolak X. Y sama dengan 5 tolak 1. Y jadi 4. Kita akan lihat. Okay, seterusnya. Inilah hasil jawapannya. Iaitu bila negatif 2, jawapan dia 7. Negatif 1, jawapan dia 6. Sifar, jawapan dia 5. Dan 1, jawapan dia 4. Okay, ini adalah bahagian B. Okay, bina jadual nilai bagi fungsi Y sama dengan 2X 2 tolak 1. Bagi nilai X sama dengan negatif 1 hingga 2. Jadi kita senaraikan terlebih dahulu. Okay, X-nya adalah negatif 1, sifar 1, 2. Graf fungsi kita adalah Y sama dengan 2X 2 tolak 1. Jadi kita buat yang pertama. Jika X kita negatif 1, so kita masukkan Y sama dengan 2X 2 tolak 1. Kedua, 1 di dalam kuasa 2 tolak 1. Jadi 2, 61 tolak 1. Dia akan jadi 2 tolak 1. So jawapan dia adalah 1. Jika X-nya adalah sifar, Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 1. Y sama dengan 2 dalam kurungan dia sifar kuasa 2 tolak 1. Jadi, yang ini kerana menghasilkan sifar tolak 1. Jadi, negatif 1. Yang ketiga adalah 1. Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 1. 2 dalam kurungan 1 kuasa 2 tolak 1. So, dia akan jadi 1. 2 dalam kurungan 1 tolak 1. Dia akan jadi 2. Sebab didarab 2 tolak 1. Dia akan jadi 1. Dan yang terakhir, jika X sama dengan 2. Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 1. 2 dalam kurungan 2 kuasa 2 tolak 1. So, yang ini didarab jadi 4. So, 2
kuasa 4 kuadrat 1 dia akan jadi 8 kuadrat 1. Jawapannya adalah 7. Kita akan tengok jawapan terakhir kita. Jadi negatif 1, 1, kosong negatif 1, 1 adalah 1, betul, 2 adalah 7. Seterusnya adalah kita melukis graf. Okay. Seterusnya, pasangan tertib X dan Y tadi boleh diplotkan pada satah catas mengikut skala yang diberikan. Kemudian, titik-titik ini disambungkan untuk membentuk graf. Bagi memudahkan graf fungsi dibina, kita boleh mengikut langkah-langkah ini. Ini adalah langkahnya. Lihat yang pertama, bina jadual nilai bagi fungsi yang diberikan. Kedua, lukis setiap paksi dengan skala yang diberikan atau dengan skala yang sesuai. Yang ketiga, plotkan titik X, Y bagi pasangan tertib daripada jadual nilai. 4. Sambung titik-titik itu dengan garis lurus atau lengkuk yang licin. Imbas kembali kat sini. Koordinat asalnya adalah 00 ataupun sifar-sifar, disebut juga sebagai asalan dan ditandakan dengan sifar. Paksi X juga disebut sebagai paksi mengufuk. Di sini. Paksi Y juga disebut sebagai paksi mencancang. Di sini. Belajar kena ingat ya. Kita lengkapkan jadual kita yang pertama, iaitu fungsinya Y sama dengan 2X tambah 4. Kita isikan yang kosong ni. Kita mula sekarang. Y sama dengan 2X tambah 4. Jika X kita adalah negatif 1. Y sama dengan 2X tambah 4. 2 tadi tukar kepada X tadi tukar kepada negatif 1 tambah 4. Jadi akan jadi negatif 2 tambah 4 akan jadi 2. Yang kedua, jika X-nya adalah sifar, Y sama dengan 2X tambah 4. 2 lampungan sifar tambah 4. Okey. Lepas tu ni jadi sifar tambah 4 akan jadi 4. Yang terakhir, jika X kita adalah 2, Y sama dengan 2X tambah 4. 2 lampungan 2 tambah 4. So, 4 tambah 4 akan jadi 4. Jadi kita akan dapat jawapan yang terakhir. Dalam jadual jadi negatif 1, 2, sifar 4 dan 2 adalah menghasilkan 4. Okey, kita akan cuba buat graf tersebut. Okey, 2 cm kepada 1 unit, 2 cm kepada 2 unit. Kita akan tulis merujuk kepada ini. Okay. Ini adalah X kita, ini adalah Y kita. Okay. Kita akan buat paksi dulu, iaitu 2 cm kepada 1 unit. Jadi di sini akan jadi 1, 2, 3. Okey. Jadi pula negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey. Kita boleh lihat dekat soalan sini, dekat dia punya plot ni. Kalau dia sampai negatif berapa, kita boleh berhenti sampai sini. Okey. Sekarang kita masuk Y pula. Y 2 kepada 2 unit. Jadi kita mula pergi ke situ. 2, 4, 6, 8, 10. Ini pula negatif 2, negatif 4, negatif 6. Agak-agak je kan? Okay. Lepas dah siap kita buat, baru kita masukkan plot. Negatif 2, kosong. Negatif 2, sifar. Tanda sini. Negatif 1, 2. Negatif 1, 2. Sini. Okey. 0, 4. 0, 4. Okay. 1, 6. 1, 6.
128. Okay, lepas itu 3 10. Okay, jadi di sini ada satu, nampak garis, garis lurus yang tertera di sini. Okay, jadi boleh gariskan sahaja guna pembaris. Okay, jadi kita dapat buat satu line yang betul. Okay. Okay, jadi kita gariskan menggunakan pembaris. Cikgu lukis secara manual lah. Okey, itu. Boleh faham Okey, kita mulakan lagi. Seterusnya kita membuat pengiraan y sama dengan x kuasa 2 tolak 2x tolak 3. Okey, mengikut negatif 1, 1 dan 2. Kita mulakan pengiraan kita. Okay. Jika x sama dengan negatif 1, y sama dengan x kuasa 2 tolak 2x tolak 3, 1 negatif 1 kuasa 2 tolak 2 negatif 1 tolak 3. Ini akan jadi 1 tolak yang ini negatif 2 tolak 3. Jadi 1 tolak negatif 2 akan jadi 1 tambah 2 tolak 3. Jadi 3 tolak 3 akan jadi 0. Jika x kita yang kedua adalah 1, y sama dengan x kuasa 2 tolak 2x tolak 3. 1 kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan 1 tolak 3 jadi 1 tolak 2 tolak 3. Jadi negatif 1 tolak 3 dia akan jadi negatif 4. Okay. Yang terakhir, jika x kita adalah 2. Y sama dengan x2 tolak 2x tolak 3. 2 kuasa 2 tolak 2 kurungan 2 tolak 3. 2 jadi 4 tolak 4 tolak 3. Jadi sifar tolak 3 dia akan jadi negatif 3. Okay. Kita boleh lihat di bawah ini. Negatif 1 sifar, 1 negatif 4 dan 2 negatif 3. Okay. Sekarang dah selesai. Bila dah selesai, baru kita buat yang B. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 1 unit pada paksi Y. Maksudnya 2 cm ini 1, ini 2, jadi ini 2 akan jadi 1 unit. Okay, 2 sekali. Jadi lingkungan nombor antara negatif 2 hingga 4. Okay. Sekarang paksi ini paksi X, ini paksi Y kita. X kita akan jadi ini jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Okey. Y juga 1, 2, 3, 4, 2. Okay, anggaran sajalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okay, sekarang kita pilotkan. Okey, ikut titik yang ditentukan. Okay, kalau negatif 2 adalah 5, negatif 2, 5. Negatif 1, kosong, bawah ni. Kosong, negatif 3. Bawah ni. 1, 4. 1, negatif 4. Sini. Okay. 2, negatif 3. Okay. Lepas tu 3, sifar. Lepas tu 4, 5. Atas ni. Okay. So, nampak dia punya perjalanan macam bentuk U. Okay, macam bentuk U. Okay, kita boleh cuba gariskan.
bentuk U tersebut. Seperti itulah. Sekejap buat lagi sekali. Dia mesti dengan lembutnya. Satu bersama boleh. Okey. Seumpama begitulah. Okey. Dia mesti halus. Okey, terus seterusnya lengkapkan jadual nilai di bawah bagi fungsi y sama dengan negatif 12 tolak x kuasa 3. Okey. Ini adalah nilai yang x yang kedua. Yang ketiga tadi x1, x2 kuasa 2, ini x kuasa 3. Okey, kita mula mengira ya. Okey. Graf fungsi kita adalah y sama dengan 12 tolak x kuasa 3. Okay. Jika x kita sama dengan adalah negatif 2, okay, kita akan masukkan y sama dengan 12 tolak x kuasa 3. 12 tolak x itu tukar negatif 2 kuasa 3. 12 tolak, kita kira dulu dia akan jadi negatif 8. Lalu tukar 12 tambah 8, dia akan jadi 20. Seterusnya jika x kita adalah 1. So, y sama dengan 12 tolak x kuasa 3. 12 tolak 1 kuasa 3 mesti ada kurungan. 12 tolak 1 akan jadi 11. Terakhir, jika x kita sama dengan 2, y sama dengan 12 tolak x kuasa 3, 12 tolak dalam kurungan 2 kuasa 3, jadi 12 tolak 2 kuasa 3 adalah 8, dan jawapannya adalah 4. Jadi di sini kita boleh lihat, okay, negatif 3, negatif 2 tadi 20, okay. Bila dia 1, dia akan jadi 11. Dan bila jadi 2, dia akan jadi 4. Okey. Bukti vaksin mengikut skala yang diberikan. Plotkan titik mengikut jadual nilai di atas dan sambungkan titik berikut. Okey, kita buat skala. Skala vaksin X 2 kepada 1. Dan yang Y adalah 2 cm kepada 5 unit. Okey. Ini kita punya plot yang boleh diplotkan. Ini adalah X, Y. Okey. Dia kata X 2 cm 1 unit. Jadi sini adalah 1, 2, 3. 1, 2, okey, kemudian untuk Y adalah 5. 15, 20, 25, 30, 35, 40. Di bawah negatif 5, negatif 10, negatif 15. Okey, sekarang kita nak plotkan. Okey. Sekarang kita nak plotkan. So, negatif 3 adalah 39. Maksudnya berada di sini. Okay, dia dekat dengan. Jadi kita tengok satu saja kat bawah. Okay, dekat-dekat. Okay. Negatif 2, 20.
Negatif 1, 13. Ni nampak 15 kan? So, 15 dia mesti tolak 10, 2, 4, 6. So, maksudnya 13 sini. Okay, 13. Lepas tu sifar 12. 12 mesti bawah sikit. Okay, dekat-dekat dengan 10 tu lah. Okay. Lepas tu 1, 11. Okay, bawah lagi. Okay, 2, 4. 2, 4. Ni 5 kan? So, dia mesti bawah. Okay, bawah sikit. Sekejap, tu atas sangat. Tu 4 kan? Dia mesti bawah sikit. Okay. Lepas tu 3, 15. Negatif 15. Bawah ni lah. Okay. Dah siap tu baru ulang lukis. Okay, satu-satu. Okay. Itulah rupanya. Okay. Ingat lukis tu bukan mudah ya, tapi boleh diterima jadi dia satu garisan. Okay, contoh seterusnya kita akan lihat fungsi yang seterusnya y sama dengan 24 per x. Okay, yang ini adalah x itu dibahagikan. Okay, kita akan buat pengiraannya. Jadi graf fungsi kita adalah y sama dengan 24 per x. Jadi jika yang pertama x kita negatif 3. Jadi y sama dengan 24 lagi negatif 3. So, jadi akan jadi negatif 8. Okay? 8. Seterusnya jika x kita adalah 1. Okay, dari hadiah kosong tu saja ya. Y sama dengan 24 lagi 1. So, dia akan jadi 24. Jika yang ketiga adalah kita 4. Y sama dengan 24 bagi 4. So, dia akan jadi 6. Okay, di sini kita boleh lihat. Okay, kalau derivatif 3 adalah derivatif 8. 1 dia akan jadi 24. Dan 4 dia akan jadi 6. Okay, ini adalah tulisan yang seterusnya. Okay, kita lihat dia punya jawapan. Okay, ini adalah paksi skala 2 cm, 1 cm, 2 cm, 5 unit. Ini dia punya koordinat tadi. Okay, kita cuba lukis dulu. X, Y. Tak apa, tak jelas. Jadi nampak tulis je. Okay, 2 kepada 1. 2, 4. 2, 4. Okay. Lepas tu atas dia adalah 5 unit. 5, 10, 15, 20, 25. Bawah negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20, negatif 25, negatif 30. Okay. Dah siap? Lalu kamu buka. Kamu pilih. Kamu plotkan satu-satu. Okay. Negatif 4, negatif 6. Maksudnya sini negatif 5 kan. Di sini ada 5 kan. So dia ke bawah sikit lah. 6. Negatif 3, negatif 8. Kalau 10, kalau sini 6 tadi. Maksudnya ke bawah sikit. 8 lah. Okay.
Negatif 2, negatif 12. Bawah 10, lepas 10 negatif 2, 12 kan. Negatif 1, negatif 24. Jadi kan 25 tu atas sikit. Okay. Di 20. Okay. Lepas tu 1, 24. 1, 24. Sama juga sini. Tadi negatif tu tadi kan? Atas sini 1, 24. Sini atas. 2, 12. Lepas sini 15. Lepas 10 lah. 10 ke 12. Kemudian 3, 8. Lepas 10, 8 kan? 4, 6. Lepas 5, 6 kan? Okay. Itu adalah lukisannya. Kita sambung. Open checkpoint. Okay, itu yang pertama. Okay. Yang kedua. Okay. Dah siap. So, itu adalah bentuknya. Okay, seterusnya kita akan membuat jadual nilai yang bagi fungsi Y sama dengan X ada negatif 2. X kuasa negatif 2. Kita mengira sekarang. Kita punya graf kita adalah Y sama dengan X negatif 2. Kemudian kita akan lihat jika X kita sama dengan negatif 3. Kita akan masukkan ya, tulis dulu. X kuasa negatif 2, Y sama dengan negatif 3 kuasa negatif 2. So, dia akan dapat jawapan 0.11. Seterusnya, jika X kita negatif 1, okay, kita masukkan Y sama dengan X negatif 2, F kuasa negatif 2, Y sama dengan dalam kurungan negatif 1 kuasa negatif 2. Okay, kita kena kira dulu. So, jawapan dia adalah 1. Makalah yang ketiga, jika kita adalah 0.5. Y sama dengan negatif, Y sama dengan X kuasa negatif 2. Jadi Y sama dengan 0.5 dalam kurungan kuasa negatif 2. Okay, jadi kita akan tulis 0.5 dalam kurungan kuasa negatif 2. Okay, jawapannya adalah 4. Okay, kita akan lihat jawapan yang sebenar dalam jadual kita. So, negatif 3 jawapannya negatif 0.11. Okay, kalau dia negatif 1, ya betul jawapan dia 1. Okay, kalau dia 0.5, betul jawapan dia 4. Okey, ini lukis seperti mengikut skala diberikan, plot titik mengikut jadual nilai di atas dan sambungkan titik tersebut. 2 cm kepada 1 unit, 2 cm kepada 0.5 unit. Okey, ini dia punya koordinat. Okey, kita boleh perhatikan di sini. Okey, kita siapkan dia punya skala dahulu. X, Y. Dia kata 2 cm 1 unit,
3, 4. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey. Lepas tu dia kata Y adalah 2 kepada 0.5 unit. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. Negatif pula. Negatif 0.5, negatif 1. Sekejap. Negatif 1.5. Negatif 1.5. Okey, itu sajalah. Sekarang kita cuba plotkan ya. Okey. Negatif 4, 0.06. Negatif 4, 0.06. 0.06 tu maksudnya dekat kepada 0.5, betul? Okey. Inilah agak-agaknya. Okey. Jadi kita anggapkannya di bawah sini lah. Negatif 3, 11. Negatif 3, 11 adalah 0.11. Negatif 3, 0.11. Jadi cara sini 5. Tak sampai 1 Ada 5. Ni dia bagi berapa? 5. 0.6, 7, 8, 9, 10, 11. Anggaran lah, anggaran. Okay. Negatif 2, 2.5. Okay, 0.25. 0.25 adalah di tengah-tengah lah. Negatif 1, 1. Okay, boleh nampak? Okay, dia lengkungkan sikit je. Okay, negatif 0.5. Okay, ini negatif 0.5. Ini negatif 0.5. Okay, dia berada 4. Oh, tak sampai. Atas ni lah. Okay. 0.5, 4. Lepas tu, 0.5, 0.5, 4 juga. Sini 4. Okay. 1, 1. 1, 1. Sini 1, 1. 2. Okay, maksud dia sama dengan sebelah. Okay, tengah-tengah. Lepas tu, bawah sikit. 3, 0.11. Okay, lepas tu 4.06. Bawah. Okay, nampak dia punya tu? Jadi bentuknya kita akan lukis. Okay, dia so anggaran dia bentuk begitulah. Okay. Okay, seterusnya contoh. Raja berikut menunjukkan graf bagi fungsi y sama dengan x kuasa 2 tolak 2. Berdasarkan graf, tentukan nilai y apabila x sama dengan 2. Okay. Ataupun nilai-nilai x apabila y dia 7. Okay. Di sini kamu boleh lihat, kamu boleh perhatikan. Kalau nilai, kita cari nilai y ya, apabila x dia 2. Okay. Kamu perhatikan x dia 2 di sini. Jadi kamu akan gariskan seperti yang warna hijau ni. Okay, garis berada di pada garisan yang kamu lukis tu dan ke faksi Y. So, jawapannya adalah 2.
Okey, jadi apabila A ni, apabila X sama dengan 2, Y pun 2. Okey. Sekarang cari nilai-nilai X apabila Y 7. Kenapa dia nilai X? Sebab di sini kamu boleh lihat ada dua garisan yang terkena pada paksi X. Jadi kita lihat pada Y. Y ni adalah 7. Okey, dibatikan di sini 7. Okey. Bila 7, kamu akan lihat ke kiri dan ke kanan. Okey, gariskan ke kiri ke kanan. Jadi kamu akan turun ke bawah. Okay, kamu akan dapat jawapan ini iaitu X sama dengan negatif 3. Dan sebelah kanan pula X sama dengan 3. So jawapannya akan jadi maka X yang mempunyai 3 dan negatif 3. Okay. Graf fungsi di sebelah menunjukkan pergerakan sebiji bola yang dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Berdasarkan graf, tentukan jarak bola itu dari tanah pada minit pertama. Okay, yang B, masa bola menyentuh tanah. Penyelesaiannya, okay, kalau ada kata jarak bola itu daripada minit pertama. Minit pertama adalah 1 lah. Okay, kita lihat pada masa minit yang pertama. Okay, kamu ambil baris, kamu gariskan yang macam hijau ni. Jadi terkena pada garisan lukisan kamu. Jadi kamu akan dapat jawapannya 2. Jadi maka X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Maka jarak bola dari tanah pada minit pertama ialah 2 meter. Okay. Kalau dia masa bola menyentuh tanah, okay, kalau menyentuh tanah maksudnya adalah Y itu sifar. Okay, dia balik kepada asal. Jadi, kamu akan lihat X-nya adalah pada sini. Okay, kamu straight saja, lurus saja. So, jawapannya adalah bila bola menyentuh tanah, tingginya adalah sifar. Okay, apabila Y dia sifar, X-nya adalah 2. Maka bola menyentuh tanah pada minit ke-2. Dalam expo keusahawanan yang lepas, Anis telah menjual nasi goreng di gerai Persatuan Pengguna. Graf di sebelah menunjukkan bilangan bungkus nasi goreng yang dijual dengan keuntungan yang diperoleh Anis. Berdasarkan graf, berapakah keuntungan yang diperoleh Anis sekiranya dia berjaya menjual 20 bungkus nasi goreng? Okay, kalau 20 bungkus, jadi keuntungannya sebanyak RM10. Jika Anis mendapat keuntungan sebanyak RM20, berapa bungkuskah nasi goreng yang telah dijual? Pergi di sini. Kalau RM20, jadi kamu pergi ke sini akan jadi 40 bungkus. Berapakah keuntungan Anis jika 26 bungkus nasi goreng yang dijual? Okay. Kalau pergi di sini 26, kamu carilah 20 antara 30 ni jarak dia 10. Kamu cari yang ke-6 tu, dia akan jadi 26. Okay. So dapat jawapan antara RM13. Okay, RM13. Okay, nyatakan satu inference yang sesuai bagi graf jualan itu. Okay. Jualan keuntungan Anis meningkat jika bilangan bungkus nasi goreng yang dijual bertambah. Maksudnya, kalau tadi RM10, 20. Okay. 20 bungkus. Kalau dia pergi ke RM20, dapat 40 bungkus. Kan meningkat. Okay. Berdasarkan trend graf tersebut, ramalkan keuntungan Anis jika 60 bungkus nasi goreng yang berjaya dijual. Kalau dia berada 60 bungkus, okay, kamu ramalkan dia akan dapat berjaya RM30. Okay, boleh faham? Okay, kita akan masuk 8.23 yang terakhir iaitu penyelesaian masalah. Kita lihat contoh yang pertama. Setiap hari Johan dan Erika menerima wang belanja daripada bapa mereka. Mereka akan menyimpan sebahagian daripada wang belanja itu di dalam tabung. Graf di bawah menunjukkan jumlah wang yang disimpan mengikut bilangan hari berdasarkan graf. Jadi, kena lihatkan graf ni dulu. Yang merah ini Johan, yang hijau ini Erika. Okay, di bawah X ini adalah bilangan hari, paksi Y adalah wang. Okay, soalan pertama. Berapakah jumlah wang yang disimpan pada hari ke-20 di dalam tabung? Okay, Johan dan juga Erika. Bilakah wang Johan dan Erika mempunyai jumlah simpanan yang sama? Kalau biasanya soalan ini, dia akan cari titik pertemuan. Okay. Bilangkah simpanan Johan dan Erika mempunyai perbezaan sebanyak RM30? Okay, kamu akan cari perbezaannya di antara RM30. Okay. Bapa mereka berjanji akan memberikan hadiah kepada seorang daripada mereka yang mempunyai wang paling banyak selepas sebulan. Siapakah yang akan mendapat hadiah itu? Berikan justifikasi anda. Okay, kita lihat di sini penyelesaian masalahnya. Okay. Tadi mengenal pasti wang yang disimpan pada 20 hari yang ke-20. Okay. Mengenal pasti bilangan hari bagi jumlah simpanan yang sama.
Johan dan Erika. Hitung perbezaan simpanan mereka sebanyak RM30. Mengenal pasti siapakah yang akan mendapat hadiah. Okay. Merancang, baca nilai Y apabila X dia 20 bagi graf Johan dan Erika. Okay. Bila kamu baca tu, kamu akan dapat pada graf simpanan Johan adalah RM80, simpanan Erika adalah RM60. Okay. Baca nilai X bagi titik persilangan dua garis tersebut. Macam cikgu cakap tadi yang ada titik pertemuan. Jadi nilai X-nya adalah 10, 40. Okay, macam itu saja. Maka hari ke-10 jumlah simpanan Johan dan Erika adalah sama iaitu RM40. Okay. Hitung perbezaan nilai sebanyak RM30. Okay. Pada hari ke-25 iaitu RM100 tolak RM70 iaitu RM30. Okay. Baca nilai C yang apabila bilangan hari yang ke-30. Bila 3 hari 30, kita baca Erika punya RM80. Kalau graf Johan adalah RM120, maka simpanan Johan lebih banyak. Okay. Jadi benda yang sama berulang kesimpulannya. Okay. Contoh seterusnya, dalam permainan animasi, kartun Jibam melompat dari sebuah blok batu. Pada masa yang sama, sebiji batu akan dibaling ke arahnya untuk menjatuhkan Jibam. Graf fungsi Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2 mewakili pergerakan Jibam dan garis fungsi Y sama dengan 2X mewakili pergerakan batu tersebut. Y mewakili jarak dalam meter dan X ialah masa dalam saat. Ini adalah meter tinggi. Okay. Berdasarkan graf, apakah ketinggian maksimum lompat Jibam? Berapa? Jibam warna apa? Okay. Pada saat keberapa batu itu tepat mengenai Jibam? Pada saat keberapakah Jibam menyentuh permukaan tanah? Itu antara soalannya. Okay, kita telitikan jawapannya. Okay, memahami masalah, Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2 mewakili lompatan Jibam. Fungsi Y sama dengan 2X mewakili balingan batu. Mengenal pasti nilai ketinggian maksimum lompat Jibam, masa batu mengenai Jibam dan masa Jibam sampai ke tanah. Okay, merancang strategi. Baca nilai ketinggian maksimum daripada graf Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2. Baca nilai X bagi titik persilangan dua graf tersebut. Baca nilai X jika Y sama dengan 0. Okay, sekarang kita laksanakan. Daripada graf tu tadi, titik maksimumnya adalah 0.5, 6.25. Maka ketinggian maksimum ialah 6.25. Okay, cari yang paling tinggi. Okay, nilai X ialah titik persilangan dua garis tersebut adalah pada 2, 4. Maka batu itu menjam pada saat kedua. Macam tadilah. Okay. Y sama dengan sifar, X sama dengan 3. Maka Jibam akan menyentuh tanah pada saat ke-3. Ingat, kalau menyentuh tanah mesti sifar. Okay. Maka kesimpulannya adalah ketinggian maksimum lompat Jibam ialah 6.25 meter. Batu yang dibaling itu mengenai Jibam pada saat kedua. Jibam akan menyentuh tanah pada saat ke-3. Okey, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Bye-bye.